Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Lukas edisi malam 22 September 2020 bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita mengenai pembangunan sekolah menengah antarabangsa pertama di Sarawak. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg hari ini telah menghadiri majlis pelancaran projek Sarawak International School SIS di Batu 12 Jalan Kuching Serian. Berucap dalam majlis itu, beliau berkata pembangunan sekolah antarabangsa yang dibangunkan kerajaan negeri menerusi Yayasan Sarawak itu akan melonjakkan taraf pendidikan ke peringkat antarabangsa. Dari sudut pembangunan ini, ia akan memberi manfaat kepada generasi muda kita untuk mendapat ilmu yang setinggi-tingginya bagi mereka membangunkan negeri kita khasnya dan negara pada amnya, dan juga menaikkan taraf pendidikan kita ke peringkat antarabangsa. Datuk Petinggi Abang Zohari turut berkata, sekolah antarabangsa tersebut yang bakal beroperasi menjelang tahun 2023 itu adalah bagi melatih anak-anak Sarawak dalam jurusan yang sesuai dengan keperluan masa hadapan sama seperti negara-negara membangun. Ini sebabnya kita menubuhkan sekolah antarabangsa supaya anak kita yang begitu pandai dapat kita letakkan di sana dan mereka compete, dan yurannya GPS tanggung, kerjaan kita tanggung sebab operationnya mahal. Jadi tuan-tuan, untuk masa depan inilah sebabnya kita melahirkan anak kita yang very bright. Among themselves, they compete untuk mendapat kecemerlangan dalam pendidikan. Dalam majlis berasingan, Ketua Menteri juga menghadiri majlis perasmian pecah tanah pembinaan bangunan pertubuhan peladang negeri Sarawak di Kota Semarahan. Berucap dalam majlis tersebut, beliau memberitahu warga tani di negeri Sarawak perlu bersedia menggunakan teknologi moden dalam pertanian dan penternakan dalam meningkatkan produktiviti mereka. Bangunan pertubuhan peladang tersebut dijangka siap menjelang tahun 2022. Laporan seterusnya, pembangunan di kawasan luar bandar akan terus dibangunkan secara menyeluruh termasuklah di kawasan Telang Usan. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom berkata, kerajaan negeri terus meneruskan dasar dan polisi dalam membangunkan kawasan luar bandar dan pedalaman di negeri ini. Tapi semasa beliau menjadi Ketua Menteri, beliau memutuskan keputusan untuk supaya pembangunan di luar bandar harus difokuskan dengan lebih berat. Dia panggil, we call it Rural Development Bias Program. Jadi dengan itu kita banyak melakukan ataupun menyediakan dana-dana, duit, allocation dan sebagainya. Banyak kekuasaan-kekuasaan di luar bandar. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan hak milik projek SARES Fasa 3 dan 4 daerah Telang Usan di Dewan Masyarakat Leo Mato pada Isnin. Antara kampung yang terlibat dalam penerimaan projek SARES Fasa 3 dan 4 ialah seperti tertera. Sementara itu, Menteri Muda Utiliti Bekalan Elektrik Datuk Liwan Lagang meminta masyarakat di kawasan Dun Mulu terus memberikan sokongan penuh kepada Adun Mulu, Datuk Gerawat Gala di atas apa yang telah beliau lakukan selama ini dalam membangunkan kawasan Dun Mulu. Saya percaya dan yakin pada pilihan raya yang datang dengan terbuktinya apa yang telah dilakukan oleh Datuk Gerawat tidak mustahil kita akan mendapat majoriti yang lebih lagi dari ini. Bagi Timbalan Speaker Dun Sarawak, Datuk Gerawat Gala yang juga Adun Mulu, terdapat 11 rumah panjang dan kampung yang kini sedang dalam proses mendapatkan bekalan elektrik. Saya berani kata hanya 11 rumah panjang dan kampung sahaja yang perlu dilaksanakan untuk tahun 2021. Di kawasan Kedai Telang Usan ini, seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Tuan Anik Ngau tadi, hanya Long Makaba, Long Selawan dan mungkin 1-2
rumah ataupun kampung Penang dalam salaan nanti. Berikut pula, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP dalam proses memuktamadkan beberapa inisiatif perluasan pasaran bagi membantu usahawan kecil dan sederhana PKS menjual produk mereka. Menterinya Datuk Alexander Nantalinggi berkata, kerjasama strategik di antara Kerajaan Pusat melalui KPDN-HEP bersama dengan Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak (Mintrade) dan Perbadanan Ekonomi Sarawak (SEDC) serta kumpulan Aeon adalah salah satu inisiatif bagi memulihkan ekonomi Malaysia melalui kempen Beli Barangan Malaysia KBBM. Beberapa inisiatif KBBM telah membantu usahawan kecil dan sederhana dengan penebusan serta penyenaraian sebanyak 31,009 stock keeping unit atau SKU produk dan barangan mereka bagi tahun 2019. Manakala jualan bagi 2019 adalah sebanyak 667 juta ringgit. Jumlah ini adalah peningkatan hampir 75% berbanding tahun 2015 yang hanya mencatat sebanyak 17,771 stock keeping unit dan nilai jualan sebanyak hanya pada masa itu 164 juta ringgit sahaja. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Carnival Best of Bumi Kenyalang di Aeon Mall Nilai Negeri 9 pada Selasa. Tambah beliau lagi, kerjasama semua pihak amat bermakna, lebih-lebih lagi dalam mengharungi tempoh pasca pandemik COVID-19. Saya percaya dengan sambutan yang menggalakkan super umpama ini, sasaran jualan 350,000 boleh dicapai. Saya berharap program ini akan diteruskan dan dipanjangkan kepada negeri-negeri lain bagi membantu lebih banyak usahawan kecil dan sederhana di negara kita ini. Terdahulu semasa berucap, Menteri Muda Pembangunan Usahawan dan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sarawak, Datuk Muhammad Narodin Majais menyatakan program Carnival Bumi Kenyalang tersebut menjadi medium untuk usahawan kecil dan sederhana PKS melonjakkan pendapatan terutama dalam tempoh pasca pandemik COVID-19. Maknanya peluang berniaga melalui online ataupun menggunakan teknologi yang ada dalam tangan kita akan memberi kita satu peluang yang sama. Tidak kira di mana kita berada. Sama ada kita di dalam bandar di mana internetnya kuat ataupun kita di pedalaman seperti kawasan Yaman Datuk di Kapit. Sekalipun peluang untuk kita mempromosikan produk kita, peluang untuk kita memperkenalkan produk kita daripada kampung ke pasaran yang lebih besar sama dengan orang yang melabur berjuta-juta ringgit. Tambah beliau, usahawan harus mengadaptasikan e-dagang sebagai gelanggang perniagaan baru, lebih-lebih lagi dalam menghadapi pasca pandemik COVID-19. Bagi Sarawak, kita amat beruntung sekali kerana Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Tinggi Abang Zohri Tun Abang Haji Openg telah memperkenalkan digital ekonomi sebagai satu landasan pembangunan negeri Sarawak. Dan digital ekonomi ini cut across semua aspek kerjaya kita. Sama ada dalam pertanian, dalam perindustrian, dalam pendidikan, termasuk juga dalam perniagaan. Dan kita amat beruntung kerana rakyat kita negeri Sarawak, terutama sekali para usahawan kita, telah mengenal pasti bahawa landasan ini amat penting sekali. Seterusnya, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS akan menjalinkan kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dalam menjayakan aktiviti yang melibatkan komuniti. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan UKAS Abdullah Saidul berkata, menerusi kerjasama itu UKAS berperanan untuk menyalurkan maklumat yang berkaitan kepada masyarakat. Untuk berbincang tentang beberapa perkara, terutama sekali melibatkan aktiviti komuniti, kerjasama untuk aktiviti
komuniti yang melibatkan UKAS dan juga PDRM Sarawak, dan juga saya juga memohon kerjasama daripada Pesuruhjaya, Datuk Pesuruhjaya kita, supaya program-program mereka dapat juga dimaklumkan dengan UKAS supaya kita dapat publish mereka punya program. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan ke atas Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak pada Selasa. Dalam kunjungan tersebut, Abdullah turut mengemukakan permohonan wakil rakyat tentang perlunya membaik pulih dan bina baharu balai polis dan pondok polis di pedalaman. Saya ingin berkongsi tentang permohonan daripada beberapa wakil rakyat tentang perlunya baiki pulih balai polis di kawasan tertentu atau membina balai polis baru, dan juga perlunya pondok-pondok polis di kawasan, terutama sekali di kawasan pedalaman, kerana dalam keadaan pembangunan yang rancak sekarang ini, terutama sekali dengan jaringan jalan raya yang sedang dibina ke arah luar bandar dan jabatan-jabatan baru, mungkin selain daripada memudahkan sistem perhubungan perjalanan warga desa kita, tapi keadaan ini juga mungkin akan menjemput kehadiran perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya. Sementara itu, Datuk Aidi Ismail turut menyambut baik kerjasama antara Kerajaan Sarawak menerusi UKAS dan PDRM dalam memperkukuhkan lagi usaha memastikan keselamatan masyarakat termasuk di kawasan pedalaman. Saya berharaplah perhubungan pihak polis dengan pihak kerajaan negeri semakin erat, terutamanya dalam memastikan keselamatan, terutamanya pencegahan dari segi jenayah, dadah dan sebagainya, bagi melular ke kampung-kampung, especially ke bahagian pedalaman. Pihaknya telah mengambil maklum bahawa kebanyakan balai polis di negeri ini telah usang dan berharap kerajaan perlu mengambil tindakan segera. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, dengan 2 kes positif COVID-19 telah dikesan di daerah Kuching dan Bintulu hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak melalui kenyataan media pada Selasa memaklumkan susulan kes tersebut, daerah Kuching telah bertukar semula dari status hijau kepada status kuning. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.